Baiklah, kembali bersiaran di Malaysia hari ini seperti yang saya dan juga Nurul Syuhada wawarkan sebentar tadi, kita akan berbincang sedikit mengenai perkhidmatan awam iaitu transformasi kualiti kerja, di mana kalau kita dapat ungkap ataupun singkap kembali, kerajaan telah pun melakukan pelbagai sebenarnya untuk meningkatkan tahap keberkesanan khasnya bagi mereka yang berada di sektor awam, termasuklah program transformasi kerajaannya dan juga pelbagai lagi program-program sampingan yang turut diadakan bagi memperkasakan lagi sektor awam ataupun mereka yang berada di sektor awam yang mencatat angka sebanyak 1.4 juta ini. Baiklah, sebelum kita bercakap mengenai lebih lanjut mengenai transformasi kualiti kerja, apakah ia dan bagaimana ia dilaksanakan, apa kata kalau kita saksikan satu bingkisan yang telah pun disediakan oleh rakan kami di Malaysia hari ini. Kita saksikan dulu. Dianggarkan terdapat lebih 1.4 juta penjawat awam berkhidmat dalam pelbagai jabatan kerajaan di seluruh negara pada masa ini. Di bawah pentadbiran negara yang ada sekarang, pelbagai usaha telah dilakukan dalam mengikis tanggapan buruk terhadap penjawat awam. Dan bagi menjayakan usaha itu, Universiti Sains Malaysia USM telah menumbuhkan satu inovasi dan produktiviti pentadbiran awam atau PIPA. Penubuhan pusat ini adalah bertujuan membantu sektor awam melakukan transformasi dalam perkhidmatannya selaras dengan kehendak masa kini. Antara usaha yang dilakukan di bawah program transformasi oleh PIPA ini termasuklah mengadakan kursus dan seminar berkaitan kepala tuju sesuatu jabatan itu. Dan di Pulau Pinang, pada masa ini sedang berlangsung seminar inovasi sektor awam peringkat kebangsaan bagi tahun 2013. Seminar yang dianjurkan bersama Institut Tadbiran Awam Negara Intan ini dihadiri lebih 300 peserta membabitkan 60 jabatan dan agensi kerajaan dari seluruh negara. Sebanyak 40 kertas kerja bakal dibentangkan dalam seminar yang berlangsung selama 2 hari ini. Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sri Muhammad Zabidi Zainal menggesa kaki tangan awam agar mengurangkan karenah birokrasi dan berubah mengikut kehendak semasa. Janganlah kita berfikir dari segi proses. I'm good only at the process. No, it is not. Kalau proses mata-mata hasilnya tak keluar, apa jadi? Tak ada apa-apa. Now we are talking about the outcome. It's not the process. If you are good in process, it's not good kalau tak ada outcome. Bagi Erma Wirda Lisna Muhammad Zaki, seminar ini memberi banyak pengetahuan baru kepadanya. Padanya yang telah 6 tahun berada dalam perkhidmatan awam, proses transformasi ini perlu disambut baik oleh seluruh kaki tangan kerajaan dalam meningkatkan mutu perkhidmatan. Ada satu platform untuk kita kongsi amalan-amalan terbaik yang telah dilaksanakan oleh komuniti perkhidmatan awam supaya kita dapat share apa yang telah dilaksanakan, apa yang berjaya, apa yang tidak berjaya. Perkongsian ini sebenarnya amat penting supaya kita boleh dapat idea bagaimana untuk menguruskan organisasi kita untuk menambah baik lagi lah organisasi kita pada masa akan datang. Sebagai penjawat awam, saya dapati kursus ini ataupun seminar ini boleh membantu penjawat awam membuka minda, changing of mindset untuk membolehkan kita mendepankan diri dalam inovasi dan juga kreativiti. Seminar ini beri kita idea. Kita dapat lihat pelbagai idea daripada jabatan-jabatan yang lain. Kita dapat kumpulkan, kita dapat terjemahkan dalam pelaksanaan di jabatan kita sendiri. Sukar untuk kita tengok idea-idea jabatan luar, melainkan dengan adanya platform macam ini. Jika tidak, kita akan kekal dengan cara yang lama, maka kesan juga tak akan berubah. Kita akan kekal dengan memberikan sesuatu yang lapuk kepada masyarakat. Sehingga kini, hampir 10,000 kaki tangan awam telah mengikut seminar yang dianjurkan PIPA. Diharapkan dengan adanya seminar sebegini, imej perkhidmatan awam akan berubah dan tanggapan negatif selama ini dapat dihapuskan. Itu dia antara lain sekitar seminar yang dianjurkan oleh Pusat Inovasi dan Produktiviti Pentadbiran Awam PIPA Universiti Sains Malaysia dalam melonjakkan lagi penjawat awam menjadi sebuah badan yang cukup dikagumi. Dan baiklah, bercakap mengenai perkara demikian, saya perkenalkan di sebelah kanan saya Profesor Datuk Omar Osman, Naib Chancellor Universiti Sains Malaysia. Datuk.
Selamat pagi. Selamat pagi. Apa khabar? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan juga Yang tu di penting. ya ada. Yang tu penting. Yang itu penting kan. Dan di sebelah Dato' saya kenalkan Dr. Musa Ali, pengarah Pusat Inovasi dan juga Produktiviti Pentadbiran Awam USM. Terima kasih Doktor sudah bersama kami. Jadi Datuk, sebelum kita pergi lebih jauh lah, kita katakan kalau kita tengok di Malaysia ni banyak sekali pusat-pusat ataupun institusi yang memberi bimbingan dan juga pengurusan ataupun memberi tunjuk ajar, kita katakan sebagai dalam koma lah, tunjuk ajar kepada kalangan awam, termasuklah intannya, mampunya, MPC. Tapi bila bercakap mengenai PIPA ni, satu istilah ataupun satu benda baru yang didengar khasnya bagi kalangan awam. Kalau boleh Datuk ceritakan sedikit signifikannya penubuhan PIPA oleh USM itu sendiri, Datuk. Kita menubuhkan PIPA untuk meletakkan PIPA dalam satu kedudukan strategik. Mengambil inisiatif Lautan Biru bahawa kekuatan-kekuatan dalam banyak institusi yang ada di Malaysia ini perlu integrasikan dalam konteks yang selalu saya kata bersama-sama, bekerjasama. Dalam konteks tinggi sini panggil kolaborasi ya. Kolaborasi. Kekuatan intan, mampu, NPC dan juga yang memang bertanggungjawab menjadi penyampai, medium penyampai kepada perkhidmatan awam, merangka kerja perkhidmatan awam dengan universiti melalui PIPA dan juga universiti lain. Kekuatan kita dalam pendidikan digabung jalin dalam seminar ni contohnya, yang kecil lah, tetapi boleh pergi jauh untuk meningkatkan inovasi, kreativiti, perkara-perkara baru yang memberi kebaikan. Inovasi. Okay. Doktor, kalau bercakap mengenai penubuhan institusi-institusi yang seperti PIPA yang dikatakan masih awal lagi, satu, adakah dia akan mewujudkan stigma ataupun persepsi yang mengatakan adakah institusi yang terdahulu ini tidak bagus, masuklah beberapa institusi yang melatih tangan sektor awam itu tidak bagus. Yang kedua, penjabat awam itu sendiri dikatakan sentiasa perlu diberikan latihan dan sebagainya. Bagaimana untuk berdepan dengan stigma-stigma sedemikian? Saya melihat bahawa proses ini ialah untuk menyokong proses transformasi perkhidmatan awam itu sendiri. Saya percaya Intan, NPC mampu telah memberi satu sumbangan yang cukup besar kepada perkhidmatan awam. Dalam konteks ini, PIPA ialah menyokong atau melengkapkan seperti yang Datuk sebut tadi, ialah barangkali menggunakan kekuatan kita ialah pendidikan dan networking yang kita ada untuk memberi satu kerangka atau framework kerja yang lebih komprehensif bagi memungkinkan kita membangunkan modal insan yang lebih kompeten. Bukan bermakna perkhidmatan awam sekarang, kalangan awam sekarang tidak kompeten, tetapi dalam proses untuk transformasi itu kita perlu satu penambahbaikan kepada apa yang sedia ada. Dan Datuk, saya bercakap mengenai kerangka kerja itu, apakah program-program yang ditawarkan ataupun ialah perkara baru yang ditengahkan oleh PIPA itu sendiri? Pertama, kita cuba dapatkan mereka-mereka yang berkemahiran tinggi untuk melatih dan memberikan kadang-kadang ia lebih kepada keyakinan. Pemimpin-pemimpin ketua-ketua jabatan di peringkat pertengahan yang selalunya bertanggungjawab untuk melaksanakan dasar-dasar kerajaan dalam transformasi perkhidmatan awam. Staf-staf yang di bawah ini memerlukan kepimpinan, memerlukan inovasi dan kreativiti, dan juga ruang kerja yang selesa kepada mereka untuk mereka meningkatkan produktiviti. Jadi kita menggunakan dua perkara, inovasi dan produktiviti. Dan inovasi itu mudah saja. Kadang-kadang saya masuk tadi di TV juga. Ini inovasi. Selalu kalau kita masuk di jabatan kerajaan, dia kena pakai pas pelawat. Tapi inovasi di TV3 ni pakai ini je. Itu satu inovasi yang mudah dan kadang-kadang kalau orang suka dia boleh bawa balik souvenir. Dan ia menjadikan satu konsep branding kepada satu organisasi. Kreativiti ini ada macam-macam di peringkat bawah dan dibuat dalam pelbagai bentuk lah. Tapi yang penting ialah kita mesti meningkatkan kemahiran mereka yang menjadi pemimpin di peringkat melaksanakan
dasar. Jadi kadang-kadang kita tengok di depan kaunter kita nampak yang kita nampak. Yang kita nampak tu ialah mereka yang dilatih untuk bersama dengan orang ramai. Tapi siapa yang menentukannya, siapa yang pastikan bahawa proses kerja itu menjadi berkesan ialah pengurus-pengurus ataupun pegawai-pegawai. Dan doktor, itu salah satu daripada elemen itu, elemen kepimpinan itu sendiri. Dan apakah kelebihan yang boleh ditonjolkan oleh PIPA kalau kita tengok tak nak dikatakan sebagai retorik semata-mata? Kita telah buat beberapa kajian dengan rakan strategik kita. Umpamanya City of Mandurah, kita telah buat satu studi di mana dalam melakukan kerja kita seharian, kita perlu dua jenis kompetensi. Apa yang dipanggil sebagai functional competency atau kompetensi fungsian, dan satu lagi yang barangkali yang perlu sekarang ni, yang barangkali ditawarkan oleh PIPA, ialah kita panggil kompetensi trust. Ini disebut oleh yang berbahagia Tan Sri KPPA semalam, bahawa peranan terutamanya pengurus pertengahan untuk memainkan peranan strategik, bukan peranan operasian biasa. Dan ini barangkali PIPA menyokong melalui penawaran kursus-kursus atau program-program membangunkan kemahiran strategik di kalangan pengurus pertengahan tadi. Kalau saya boleh tambah sikit lagi satu, kita rasa di universiti ini keadaannya, persekitarannya seperti di USM lah, kita mewujudkan satu persekitaran yang memang orang kata apa, seronok. Macam kita kata, kalau kata nak pergi sekolah, kenapa orang pergi sekolah? Kerana dia akan menjadikan sekolah itu tempat yang seronok, orang pergi pelajar pergi sekolah. Tukar kan. Jadi kita cuba mewujudkan demikian, dan kita bawa ke USM, ke beberapa tempat supaya mereka melihat sendiri apa yang dipraktiskan. Dan kemudian balik cuba untuk menjadi mereka yang mengubah kepada perkara yang lebih baik dengan keadaan yang dalam masa yang lebih pantas lah. Kerana kadang-kadang dalam kepantasan teknologi ini kita tidak boleh tunggu. Kita kena cepatlah. Dan doktor, kalau kita tengok bercakap mengenai program ataupun seminar yang dianjurkan PIPA itu, pastinya ada meletakkan benchmark tertentu ataupun penanda aras tertentu, seperti yang doktor katakan tadi di Mandurah itu sendiri. Bagaimana, boleh doktor ceritakan sedikit? Kita lihat bahawa ini antara proses yang boleh menyokong meningkatkan kompetensi. Dalam seminar semalam pun telah dibincangkan. Kita langsungkan 2 hari. Ada 9 subtema yang saya rasa akan memberi pendahan yang cukup baik kepada peserta, yang boleh dibawa balik ke tempat kerja, insya-Allah. Dalam konteks inilah barangkali yang saya sebut perlunya satu dimensi baru, kemahiran baru di kalangan penjawat awam itu sendiri. Nah, baiklah, sebenarnya kalau kita nak bercakap mengenai sektor awam ni pastinya panjang. Kita boleh jumpa lagi kot lepas ni, insya-Allah. Jadi bagi mereka yang ingin ataupun khasnya jabatan-jabatan tertentu di luar sana yang ingin mendapatkan khidmat nasihat PIPA ataupun menyertai program PIPA, bagaimana doktor? Ataupun Datuk? Sila doktor. Boleh melayari website kita pipa.usm.my atau melalui email, dan juga telefon 04 653 6053. Lagi 04 di Pulau Pinang, 653 6053. Baiklah, itu talian yang perlu dihubungi bagi mereka yang ingin mendapatkan ataupun menyertai program PIPA. Datuk, orang Bugis ke? Tak, saya orang Pulau Pinang, orang Seberang. Kita orang Pinang lah. Kita orang Pinang. Orang Tara. Saya orang Kedah. Bukan orang Bugis, ya? Bukan. Okey. Sebab apa rakan setugas saya Nurul dan juga Zaim sebenarnya nak mendemonstrasikan satu masakan Bugis. Tapi kita serumpun ya. Kita dari Nusantara ni serumpun. Okey, baiklah, kita bersama dengan rakan setugas Zaim dan juga Nurul untuk demo masakan Bugis.